Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahmad Haikal bin Muhammad Buang ini membuat perbentangan tajuk DBC Part 113 Financial Market and Institution K3 iaitu Perbankan Pusat dan Pelaksanaan Polisi Kewangan. Pengenalan Bank Pusat dan Polisi Kewangan. Bank Negara Malaysia atau dikenali sebagai BNM merupakan bank pusat di Malaysia. Ibu pejabatnya terletak di Kuala Lumpur, iaitu Ibu Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia ditubuhkan pada 26 Januari 1959 di bawah Ordinan Bank Pusat Tanah Melayu 1950. Objektif penubuhan Bank Pusat adalah untuk mengeluarkan mata wang negara. Selain itu, untuk menjadi jurubank kepada kerajaan. Selain itu, untuk mempromosi kestabilan kewangan dan struktur kewangan. Bank Negara Malaysia diketuai oleh seorang Gubernur yang menjalankan hal ehwal bank mengikut dasar yang ditetapkan oleh lembaga pengarah. Definisi Bank Pusat Malaysia. Bank Pusat bertanggungjawab untuk polisi kewangan sesebuah negara. Antara tanggungjawab Bank Pusat adalah untuk mengekalkan kestabilan mata wang negara, kadar faedah dan bertindak sebagai peminjam terakhir kepada sektor bank ketika krisis kewangan. Fungsi Bank Pusat di Malaysia ada 3, iaitu menyediakan kemudahan akaun penjelasan dan akaun cadangan. Yang kedua, mengawal rizab berkanun. Dan yang tiga, mengawal harta mudah. Fungsi menyediakan kemudahan akaun penjelasan dan akaun cadangan bermaksud membolehkan penjelasan hutang antara bank perdagangan yang wujud daripada kemudahan penggunaan cek. Contoh bank perdagangan yang saya ambil adalah fungsi mengawal rizab berkanun bermaksud simpanan wajib bank perdagangan di bank pusat mengikut nisbah rizab berkanun yang ditetapkan oleh bank pusat. Ia juga dikenali sebagai cadangan wajib. Formula untuk mengira nisbah rizab berkanun adalah deposit di bank pusat dibahagikan dengan jumlah deposit semasa darab dengan 100%. Fungsi mengawal harta mudah tunai bermaksud harta mudah tunai bank perdagangan termasuk wang tunai yang disimpan di dalam akaun perdagangan tersendiri bagi penyelesaian bank perdagangan di Bank Negara Malaysia. Definisi polisi kewangan bermaksud kawalan dan pengurusan kewangan diuruskan dengan baik dan teratur. Penyediaan bajet dan kawalan peruntukan diselaraskan berdasarkan permohonan yang dibuat. Urusan perolehan dibuat berdasarkan peraturan dan arahan yang sedia ada. Penyediaan bajet dan kawalan peruntukan berdasarkan permohonan dari Pejabat JANM. Pejabat JANM bermaksud Jabatan Akaunten Negara Malaysia. Alat utama dalam polisi kewangan ada 3, iaitu operasi pasaran terbuka, kadar diskaun dan juga syarat rizab. Operasi pasar terbuka bermaksud ketika bank pusat membeli atau menjual sekuriti, ianya dibeli dari atau menjual di bank swasta negara. Apabila bank pusat membeli sekuriti, ianya menambahkan wang tunai ke dalam akaun simpanan bank. Kadar diskaun bermaksud kadar yang dikenakan oleh bank pusat kepada anggotanya yang meminjam pada masa diskonnya. Oleh kerana lebih tinggi daripada kadar dana yang diberi, bank hanya menggunakannya jika mereka tidak dapat meminjam dana dari bank yang lain. Syarat rizab bermaksud merujuk kepada wang yang disimpan di dalam bank semalaman. Mereka boleh menyimpan wang tersebut sama ada di dalam peti ataupun di bank pusat. Keperluan rizab yang rendah membolehkan bank meminjamkan lebih banyak deposit mereka. Jenis polisi kewangan ada 2. Yang pertama, dasar kewangan menguncup. Yang kedua, dasar kewangan mengembang. Dasar kewangan menguncup bermaksud
Semasa inflasi, Bank Pusat telah menjalankan dasar kewangan menguncup, iaitu mengurangkan penawaran wang dan meningkatkan kadar bunga bagi mengurangkan perbelanjaan agregat untuk mengatasi masalah inflasi. Antara kesannya adalah dasar kewangan menguncup menyebabkan penurunan harga bond dan peningkatan dalam kadar faedah. Kadar faedah yang lebih tinggi membawa kepada tahap yang lebih rendah daripada pelaburan modal. Satu, kadar pertukaran yang lebih tinggi menyebabkan ekspor menurun dan import meningkat dan imbangan perdagangan berkurangan. Dasar kewangan mengembang bermaksud menambahkan pasaran wang dan mengurangkan kadar bunga bagi meningkatkan perbelanjaan agregat untuk mengatasi masalah pengangguran. Bank Pusat menggunakan dasar kewangan pengembangan untuk mengurangkan pengangguran. Antara kesannya adalah dasar kewangan mengembang menyebabkan peningkatan harga bond dan pengurangan dalam kadar faedah. Kadar faedah yang rendah membawa kepada tahap yang lebih tinggi daripada pelaburan modal. Satu, pertukaran yang lebih rendah menyebabkan ekspor meningkat, import berkurangan dan imbangan perdagangan meningkat. Alat untuk implementasi polisi kewangan ada 3. Yang pertama adalah pelarasan kadar faedah. Yang kedua adalah ubah keperluan rizab. Dan yang terakhir adalah operasi pasaran terbuka. Pelarasan kadar faedah bermaksud Bank Pusat dapat mempengaruhi kadar faedah dengan mengubah kadar diskaun. Kadar diskaun adalah kadar faedah yang dikenakan Bank Pusat kepada bank untuk peminjaman jangka pendek. Ubah keperluan rizab bermaksud Bank Pusat menetapkan jumlah simpanan minimum yang mesti dimiliki oleh bank perdagangan. Dengan mengubah jumlah yang diperlukan, Bank Pusat dapat mempengaruhi penawaran wang dalam ekonomi. Operasi pasaran terbuka bermaksud Bank Pusat boleh membeli atau menjual sekuriti yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk mempengaruhi penawaran wang. Sekian saja perbatangan individu saya pada hari ini. Jikalau ada terkasar bahasa, tersasul perkataan dan nafi, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.